Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Azam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Solly Ann dan hari ini saya dan kawan saya di Zisheng akan mewakili kumpulan untuk membincangkan perayaan Tahun Baru Cina. Sejarah Tahun Baru Cina bermula beribu-ribu tahun dahulu. Seekor makhluk ganas yang bernama Nian membuat kacau bilau di tanah besar China. Oleh itu, masyarakat mencari ikhtiar untuk menewaskan makhluk tersebut dan akhirnya mereka berjaya menakutkannya dengan meletupkan mercun dan membakar bunyi api siang dan malam. Sebagaimana yang diketahui, Tahun Baru Cina biasanya diraikan oleh kaum Cina di seluruh dunia. Ia disambut pada hari pertama Tahun Baru mengikut kalender lunar Cina. Persoalan yang ketiga, bagaimanakah Tahun Baru Cina disambut? Biasanya, sebelum Tahun Baru Cina bermula, sanak saudara yang tinggal jauh akan pulang kampung masing-masing. Mercun akan dibakar pada tengah malam bagi menanda permulaannya dan menghalau nasib malam. Rumah-rumah juga dihias dengan buah limau mandarin yang melambangkan kesejahteraan dan kemewahan. Setiap keluarga akan mengambil makanan tradisi seperti daging itik, sosis Cina dan yuisang. Dan secara ringkas, perayaan Tahun Baru Cina disambut sepanjang 15 hari. Sebelum Tahun Baru Cina bermula, keluarga-keluarga Cina akan membersihkan rumah mereka secara menyeluruh kerana mereka mempercayai pembersihan ini dapat menghalau nasib malang dan musibah yang menimpa pada tahun lalu, serta menyediakan rumah mereka untuk menjemput nasib baik. Selain itu, rumah juga akan dihiaskan dengan potongan kertas yang ditulis pepatah kebahagiaan dalam bahasa Cina. Hari pertama Tahun Baru Cina adalah hari bagi mengundang dewa-dewi dari kayangan dan bumi. Kebanyakan orang yang meraihkannya, terutama penganut agama Buddha, akan menghindari diri daripada makanan daging pada hari ini. Hal ini kerana mereka mempercayai amalan tersebut akan melanjutkan usia. Yang paling penting, hari pertama merupakan masa apabila keluarga Cina menziarahi ahli keluarga paling senior. Biasanya ibu bapa dan datuk nenek. Terdapat juga keluarga yang menjemput tarian singa sebagai upacara simbolik untuk menyambut perayaan sambil menghalau puaka dari rumah. Pada hari kedua Tahun Baru Cina atau hari membuka tahun, dalam bahasa Cina dikenali sebagai Kai Nian, anak perempuan yang telah berkahwin akan menziarahi ibu bapa mereka. Kerana menurut tradisi, anak perempuan yang telah berkahwin tidak mempunyai banyak peluang untuk menziarahi keluarga kandung sendiri. Dan sehingga sinilah saya sampaikan, saya akan memberi kawan saya untuk menyambungkan penerangan seterusnya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Sir Azam dan rakan-rakan sekalian. Saya Li Zisheng dan saya akan meneruskan perbincangan mengenai Tahun Baru Cina. Hari ke-9 Tahun Baru Cina, ia merupakan hari untuk menyembah Maharaja Jet di Kayangan. Ya, hari ini dia juga dianggap sebagai Tahun Baru untuk suku Hokkien. Jadi apabila tibanya tengah malam pada hari ke-8, suku Hokkien dia akan menyembahkan doa syukur dan tebu mesti diikat di kedua-dua belah meja dan ketinggian meja mesti bertambah setiap tahun. Dia menandakan ada peningkatan. Dan tebu digunakan kerana suku Hokkien pernah berlindung dalam kawasan tanaman tebu daripada ancaman penghapusan pada dinasti Ming iaitu lebih kurang 500 tahun yang lalu. Hari ke-15 adalah hari terakhir perayaan Tahun Baru Cina yang diraikan sebagai Yuan Xiaojie ataupun Cap Gomeh. Ia merupakan versi Cina bagi hari Valentine. Tang Yuan ataupun berbola pulut manis dalam sup dia dimakan pada hari ini dan dia diperbuat daripada tepung pulut, dia campur dengan air dan untuk mendapat bentuk berbola dan kemudiannya dia akan dimasak dan dihidangkan dalam air yang mendidih. Tang Yuan juga boleh berisi ataupun tanpa isi
ia bergantung kepada amalan setempat. Secara tradisi, angpau akan diberi sepanjang sambutan Tahun Baru Cina oleh pasangan suami isteri ataupun orang tua kepada muda-mudi yang belum kahwin. Yang kahwin kena bagilah. Jadi sampul merah ini biasa mengandungi wang dan kita akan simpan di bawah bantal. Tetapi oleh sebab angka 4 ia dianggap membawa sel kerana bunyinya mirip dengan mati. Jadi maka wang dalam angpau dia tidak boleh berakhir dengan angka 4. Seperti 24, 44. Biasanya kita bagi nombor genap iaitu 50, 80, 100. Salah satu tradisi dan kepercayaan yang akan membawa tuah baik adalah membuka pintu dan tingkap semasa Tahun Baru Cina kerana dianggap sebagai menjemput masuk tuah pada Tahun Baru. Selain itu, kita juga akan memakai kasut baru yang dibeli bermaksud kita pijak. Kita pijak orang yang bergosip tentang pemakaiannya dan gula-gula ataupun manisan yang akan dimakan khususnya kanak-kanak untuk memaniskan nasib kita sepanjang tahun tersebut. Antara pantang larang yang akan membawa tuah buruk adalah mencuci rambut. Yang mencuci rambut dia juga dianggap sebagai mencuci keluar kekayaan. Tetapi perihal kebersihan sering mengatasi tradisi ini. Jadi menyapu lantai ia juga dilarang pada hari pertama kerana ia akan menyapu keluar tuah pada Tahun Baru. Dan kita juga percaya bahawa membeli buku akan membawa malang kerana sesetengah dialek Cina buku ia sebunyi dengan perkataan kalah. Jadi dengan itu berakhirlah pembentangan kumpulan saya mengenai Tahun Baru Cina. Sekian, terima kasih.